Salam sejahtera kepada semua murid-murid. Kita bertemu kembali dalam arena perkongsian ini. Dalam video ini, kita akan mengupas soalan jenis mengkonsepsi yang terdapat dalam fizik kertas 2. Dalam soalan mengkonsepsi, calon-calon perlu menguasai 3 kemahiran yang penting, iaitu membuat perbandingan, membuat hubungan dan menyatakan konsep. Kata-kata kunci untuk menjawab soalan membuat perbandingan adalah seperti lebih besar, lebih kecil, lebih tinggi, lebih rendah dan sama dengan. Calon tidak digalakkan untuk menggunakan perkataan seperti lebih panjang, lebih pendek, lebih laju dan lebih perlahan untuk mengelakkan kekeliruan. Selepas membuat perbandingan, calon biasanya akan diminta untuk menyatakan hubungan antara dua pemboleh ubah. Hubungan ini boleh ditulis dalam bentuk semakin-semakin. Sebagai contoh, semakin besar jisim, semakin besar inersia. Hubungan yang dinyatakan haruslah logik dan mencerminkan mana satu yang mempengaruhi dan mana satu yang dipengaruhi. Jawapan seperti semakin besar inersia, semakin besar jisim tidak akan diterima kerana manakah mungkin inersia yang mempengaruhi jisim, kan? Oleh itu, berhati-hati ketika menjawab soalan hubungan supaya anda tidak kehilangan markah di situ. Selepas menyatakan hubungan, calon dikehendaki menyatakan konsep yang terlibat dalam hubungan tersebut. Jawapan untuk konsep ini mungkin prinsip seperti prinsip keabadian momentum atau hukum seperti hukum gerakan Newton pertama, teori seperti teori kinetik gas atau mana-mana subtopik yang telah anda pelajari dalam fizik. Mari kita lihat beberapa contoh soalan mengkonsepsi untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik. Dalam soalan yang pertama ini, kita boleh melihat situasi di mana terdapat dua blok kayu serupa yang berjisim 10 kg yang meluncur daripada dua satah dengan sudut kecondongan yang berbeza tetapi daya geseran yang sama. Sudut kecondongan di rajah 5.1a adalah 30 darjah, manakala di rajah 5.1b adalah 40 darjah. Soalan pertama dalam mengkonsepsi ini berbunyi bandingkan sudut satah condong itu. Daripada gambar rajah, dapat dilihat bahawa sudut satah condong di rajah 5.1a adalah lebih kecil daripada sudut di rajah 5.1b. Oleh itu, cara kita menulis jawapan adalah dalam ayat penuh seperti berikut. Sudut satah condong pada rajah 5.1a adalah lebih kecil daripada sudut satah condong dalam rajah 5.1b. Dalam soalan kedua, calon diminta untuk membandingkan daya yang bertindak pada blok kayu tersebut. Jika dilihat dalam soalan, daya bertindak pada blok dalam rajah 5.1a adalah lebih kecil kerana sudut condongnya yang lebih kecil. Oleh itu, jawapan untuk soalan ini adalah daya yang bertindak pada blok kayu dalam rajah 5.1a adalah lebih kecil daripada daya yang bertindak pada blok kayu dalam rajah 5.1b. Seterusnya, perbandingan ketiga adalah melibatkan hal laju blok kayu bagi kedua-dua rajah. Jika kita lihat situasi ini, nilai hal laju tidak diberi. Namun, jika difikirkan secara fizik, hal laju di rajah 5.1b akan lebih tinggi daripada rajah 5.1a kerana sudut satah condongnya yang lebih tinggi. Oleh itu, jawapan untuk soalan ini adalah hal laju blok kayu di P pada rajah 5.1a adalah lebih kecil daripada hal laju blok kayu di P pada rajah 5.1b. Selepas melakukan ketiga-tiga perbandingan, soalan yang seterusnya meminta calon untuk menyatakan hubungan antara pecutan dengan daya paduan bagi blok kayu itu.
Jika kita melihat perbandingan yang dilakukan dalam soalan sebelum ini, kita mendapati bahawa kedua-dua daya dan halaju dalam raja 5.1a adalah kecil, manakala daya dan halaju dalam raja 5.1b adalah besar. Oleh itu, hubungan antara pecutan dengan daya paduan adalah semakin besar daya paduan, semakin besar pecutan. Saya mengingatkan sekali lagi bahawa urutan jawapan ini adalah penting. Walaupun di dalam soalan, pecutan ditulis di dahulu, ini tidak bermaksud bahawa hubungan pecutan harus ditulis dahulu. Hubungan itu mesti mencerminkan mana satu yang mempengaruhi dan mana satu yang dipengaruhi. Dan dalam kes soalan ini, daya mempengaruhi pecutan. Oleh itu, hubungannya harus ditulis seperti dalam jawapan yang diberi. Akhir sekali adalah konsep fizik yang terlibat. Sekiranya murid masih mengingati, perkara ini dipelajari semasa subtopik daya dalam bab 2 dan konsep yang melibatkan situasi ini adalah hukum gerakan Newton kedua. Mari kita lihat contoh soalan mengkonsepsi yang terdapat di dalam bahagian B kertas 2. Soalan ini adalah daripada bab keradioaktifan, di mana perbandingan yang perlu dilakukan dinyatakan sebagai satu soalan. Oleh itu, calon perlu membaca soalan dengan teliti untuk melihat berapa perbandingan yang diperlukan. Markah untuk soalan ini adalah 3 markah. Oleh itu, terdapat 3 perbandingan yang perlu dilakukan, iaitu aktiviti mula kedua-dua sumber, sela masa untuk aktiviti menjadi separuh dan kadar perebutan bahan radioaktif. Selepas ketiga-tiga perbandingan, calon diminta pula untuk memberikan 2 hubungan. Oleh kerana ayat di dalam soalan ini agak panjang, calon perlu membaca dengan teliti untuk mengetahui kuantiti apa yang diperlukan untuk menerangkan hubungan yang diminta. Hubungan pertama adalah antara kadar perebutan bahan radioaktif dengan sela masa bagi bahan radioaktif menjadi separuh. Manakala hubungan kedua adalah separuh hayat dengan kadar perebutan bahan radioaktif. Jawapan untuk soalan ini adalah seperti yang tertera di ruang yang disediakan. Baiklah, saya harap murid-murid sudah faham mengenai cara-cara untuk menjawab soalan mengkonsepsi dan telah memperoleh teknik-teknik yang betul. Dalam video yang seterusnya, kita akan membincangkan pula soalan jenis menyelesaikan masalah. Jumpa di sana.